Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan hasil kajian kami berkaitan penghayatan teknologi cyber dalam kalangan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu. Seperti yang kita ketahui, teknologi cyber mampu memberi banyak impak positif dan negatif terutama dalam kalangan mahasiswa. Persoalannya, apakah cara yang dapat meningkatkan tahap penghayatan teknologi cyber dalam kalangan mahasiswa UMT? Objektif utama kajian kami adalah untuk mengenal pasti tahap peningkatan pengetahuan dan kemahiran teknologi dalam kalangan mahasiswa UMT. Objektif yang kedua ialah untuk mengetahui sejauh manakah teknologi cyber mampu mempengaruhi akhlak dalam diri mahasiswa UMT. Komuniti yang kami pilih adalah mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Terengganu. Metodologi yang kami gunakan adalah kaedah kuantitatif menggunakan borang soal selidik yang mengandungi soalan tertutup berskala Likert 5. Saya akan menerangkan tentang dapatan kajian. Terdapat seramai 40 orang responden yang telah memberi kerjasama dalam kajian ini, yang majoritinya terdiri dalam kalangan pelajar perempuan yang beragama Islam dalam lingkungan usia 18 hingga 22 tahun. Kemudian saya akan menerangkan tentang dapatan kajian bagi objektif yang pertama, iaitu tahap peningkatan pengetahuan dan kemahiran teknologi dalam kalangan mahasiswa UMT. Majoriti 82.5% bersamaan 33 orang sangat setuju bahawa mereka dapat berhubung dengan individu lain walaupun pada jarak yang jauh. Kemudian sebanyak 75% bersamaan 30 orang sangat bersetuju bahawa mereka boleh mengakses apa sahaja ilmu berkaitan dengan pendidikan melalui berita harian, sinar harian dan MSTAR online. Seterusnya sebanyak 27.5% iaitu 11 orang bersetuju bahawa teknologi cyber dapat meningkatkan kemahiran menggunakan Microsoft dan menyunting video. Seterusnya, sebanyak 52.5% bersamaan 21 orang responden sangat bersetuju bahawa teknologi cyber mampu memberikan pendedahan tentang kepelbagaian budaya dan etnik. Akhir sekali, sebanyak 55% bersamaan 22 orang responden sangat bersetuju bahawa semangat patriotisme dapat dipupuk melalui peranti pintar. Hasil dapatan kajian bagi objektif yang kedua ialah mengetahui sejauh manakah teknologi cyber mempengaruhi akhlak dalam diri mahasiswa UMT. Sebanyak 67.5% iaitu seramai 27 orang telah bersetuju bahawa teknologi cyber menyebabkan seseorang individu kurang bergaul dengan orang sekeliling. Selain itu, sebanyak 65% iaitu bersamaan dengan 26 orang telah bersetuju bahawa teknologi cyber boleh merosakkan hubungan kekeluargaan dan sosial. Seterusnya, sebanyak 52.5% iaitu seramai 21 orang sangat bersetuju bahawa teknologi cyber dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam diri masing-masing. Kemudian, sebanyak 60% iaitu bersamaan dengan 24 orang telah bersetuju bahawa teknologi cyber menyebabkan penggunaan bahasa kesat semakin berleluasa. Dan sebanyak 55% iaitu seramai 22 orang telah bersetuju bahawa pergaduhan antara kaum boleh berlaku melalui penggunaan teknologi cyber. Seterusnya, perbincangan isu dan patriotisme. Seperti yang kita tahu, teknologi cyber merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat, malah ia menjadi suatu kepentingan. Teknologi memberi banyak faedah kepada manusia kerana ia memudahkan kehidupan seharian kita. Namun, pada masa yang sama, ia juga menimbulkan banyak masalah sosial dan etika. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata, kepentingan teknologi digital menjadi keutamaan kerana peranannya telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan serba moden masa kini. Teknologi digital merevolusi dunia dan mengubah cara kita berkomunikasi, menjalankan perniagaan dan mengakses maklumat. Menerusi kajian kami, pengetahuan dan kemahiran teknologi terhadap mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu berada pada tahap yang baik. Majoriti responden berpendapat bahawa teknologi cyber merupakan salah satu medium untuk mengakses pelbagai maklumat berkaitan dengan pendidikan dengan mudah dan pantas. Hal ini dikatakan demikian kerana mahasiswa kini telah pakar
dalam menyesuaikan diri mereka dengan teknologi baharu sejak berlakunya pandemik COVID-19 selari dengan gesaan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad agar tidak ketinggalan dalam dunia baharu. Saya akan menerangkan tentang perbincangan isu dan prioritisme yang ketiga. Seperti yang sedia maklum bahawa pergaduhan antara kaum boleh berlaku disebabkan oleh teknologi cyber, dan ini jelas terbukti daripada hasil soal sedik kami, iaitu kebanyakan responden bersetuju dengan kenyataan ini. Pergaduhan antara kaum bukanlah hanya disebabkan oleh salah faham, tetapi ada juga segelintir masyarakat yang membangkitkan isu sensitiviti antara kaum, dan ada juga yang menyebarkan mesej yang berunsur keancaman. Disebabkan Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik, bangsa, agama dan sebagainya, dan inilah yang menyebabkan isu sensitiviti banyak diperkatakan dan pergaduhan antara kaum boleh berlaku disebabkan oleh jurang perbezaan ini. Saya tertarik dengan salah satu kata-kata daripada Ketua Majlis Sabah, iaitu Datuk Seri Musa Aman, yang saya ambil dalam sebuah artikel daripada Berita Harian. Menurut beliau, kemajuan media sosial ini sedikit sebanyak telah pun mempengaruhi keharmonian negara kita disebabkan oleh terdapat pihak yang menggunakan saluran ini untuk menyebarkan mesej yang mewujudkan rasa kurang senang dalam kalangan rakyat. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, janganlah kita gunakan media sosial untuk kepentingan diri sendiri yang seterusnya boleh memecah belahkan perpaduan yang telah kita bina bersama. Dengan kajian kami ini, kami juga mendapati bahawa kebanyakan responden juga bersetuju dengan adanya teknologi cyber ini dapat memupuk nilai patriotisme dalam kalangan mahasiswa menerusi media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga aplikasi yang lain. Hal ini selaras dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, yang menyatakan bahawa pendekatan ini perlu digunakan agar nilai patriotisme dapat dipupuk selari dengan minat mereka. Refleksi 1. Sebagai mahasiswa yang belajar di universiti yang berbilang kaum, kita hendaklah menjaga tutur kata dan tidak memaknai tentang isu-isu yang berkait perkauman agar tidak menimbulkan sensitiviti perkauman yang boleh menyebabkan permusuhan antara pelajar yang berlainan kaum. Sebagai seorang mahasiswa institusi pendidikan tinggi awam, sememangnya tidak dapat dinafikan lagi bahawasanya penggunaan teknologi cyber memainkan peranan yang signifikan dalam kehidupan mahasiswa. Hal demikian kerana penggunaan teknologi cyber dapat memenuhi keperluan mahasiswa dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat memperoleh dan mengakses ilmu serta maklumat berkaitan dengan pendidikan. Daripada penggunaan teknologi cyber dalam pembelajaran, ia dapat membantu mahasiswa melakukan tugasan perbincangan yang diberikan dan memudahkan interaksi antara pelajar dengan pensyarah. Namun, para mahasiswa haruslah bijak dalam mengendalikan penggunaan teknologi cyber supaya mereka dapat terus menikmati kebaikan daripada kemajuan teknologi cyber. Refleksi dan solusi yang ketiga ialah kita sebagai pelajar pengajian Islam, penghayatan dalam teknologi cyber dapat diterapkan dengan mengaplikasikan nilai-nilai etika dalam rutin harian kita, sekaligus mewujudkan pelbagai kemahiran dalam bidang Information and Communication Technology ICT. Kerajaan juga boleh mengetatkan undang-undang kepada pengguna, terutamanya golongan remaja dan kanak-kanak bagi mengurangkan jenayah dan buli cyber. Ketua Kor Perkhidmatan Kesihatan Awam berkata, media sosial dapat membantu kanak-kanak dan remaja dalam berhubung dengan komuniti, namun turut ada kandungan melampau, tidak sesuai dan berbahaya yang boleh mendorong perbuatan mencederakan diri sendiri dan bunuh diri.